Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita nak ambil sikit lagi hadis yang ke-9. Hadis daripada Abi Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi. Hafiz Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis yang ke-9 ini, ada sebut beberapa perkara yang berkait dengan isu peperangan, pertempuran ini. Kerana dalam hadis yang ke-9 ini secara langsung Nabi sentuh berkenaan dengan seperti mana yang disebut idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Bila dua orang muslim bertembung dengan maksud berperang, berbalah dengan menggunakan senjata, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Itu hadisnya, walaupun ada lagi di hadapan itu. Cuma sebagai ringkasnya, kerana benda tu hadis ini telah pun kita bincang. Kita nak tengok bagaimana pandangan Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kata Hafiz Ibn Hajar, kenyataan Hafiz Ibn Hajar ini sebagai lanjutan sebenarnya kepada kenyataan Imam Nawawi yang telah kita sebut sebelum ini. Kerana sebenarnya timbul fitnah yang berat, yang besar juga fitnah yang timbul kerana setengah-setengah musuh Islam menggunakan hadis ini untuk menghentam para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mana sahabat Nabi berperang sama Muslim tu, hadis ini salah satu yang digunakan oleh musuh Islam untuk menyatakan bahawa para sahabat itu masuk neraka. Ni hadis ni sebab al-qatil wal maqtul finnar. Dia guna, mana dia pakai sebagai zahir, tanpa takwil, pakai zahir hadis ini sehingga menyeret sahabat Nabi radhiyallahu anhum kesalahan mereka. Dia kata kesalahan mereka itu sampai mereka ramai mati. Ramai sahabat mati dalam peperangan Siffin, perang Jamal dan sebagainya, mati. Jadi hak ni dia masuk neraka. Ini antara dalil, khususnya Syiah lah, yang menyebutkan bahawa sahabat ini dalil bahawa sahabat ini masuk neraka. Diguna gitu. Sebab itulah ulama bila hurah hadis dia akan sebut. Saya tengok dalam banyak kitab, ulama tak tinggal. Bila sebut ada mesti sebut apa yang berlaku di kalangan sahabat itu dalam konteks lain, dalam konteks ijtihad. Kerana dia layak ijtihad. Kalau orang lain, seperti mana Imam Nawawi sebut sebelum, dia orang lain layak ijtihad, apatah lagi sahabat. Kerana sahabat besar terlibat. Ni sahabat besar terlibat. Hak saya nak sebut. Tambahan daripada Hafiz Ibn Hajarnya begini. Kana alladhina tawaqqafu 'anil qitali fil Jamal wa Siffin أقل عددا من الذين قاتلوا وكلهم متعول مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم مما قاتل على طلب الدنيا ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة faqatlatuhu jahiliyah. Kata Hafiz Ibn Hajar, para sahabat yang berkecuali tidak terlibat dalam mana-mana peperangan. Sebab ada dalam peperangan Jamal,
atau peperangan Siffin, bilangannya terlalu sedikit kalau nak dibandingkan sahabat yang terlibat dalam peperangan. Jadi yang berkecuali itu terlalu sedikit, bahkan yang terlibat itu ramai. Kesemua mereka muta'awwilun, ta'wil hadis ini, ijtihad. Mereka akan diberi pahala oleh Allah, insya-Allah. Berbeza dengan orang yang selepas mereka, yang mana kebanyakannya berperang kerana dunia. Kata-kata antara yang memperkukuhkan kenyataan ini adalah riwayat hadis riwayat daripada Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang diambil daripada Abi Hurairah. Hadis ini adalah hadis marfu'. Hadis ini adalah hadis marfu'. Sesiapa yang berperang di bawah bendera ataupun panji mana kesesatan ataupun panji jahiliyah, mana bukan atas dasar syariat berperang itu, dia marah kerana keturunan, ataupun dia mengajak pada asabiyah, keturunan, semata-mata kerana nak mempertahankan keluarga, bangsa, semata-mata itu, ataupun dia tolong dengan maksud asabiyah, lalu ia berperang, sekiranya ia terbunuh, maka terbunuhnya iaitu adalah sebagai terbunuh sebagai jahiliyah. Inilah dalilnya. Tetapi terbukti sahabat itu perang itu bukan kerana asabiyah. Nak angkat siapa? Cuba ayat. Adakah satu kenyataan yang sebut bahawa sahabat ni perang ni kerana nak mempertahankan Muawiyah? Tidak. Bahkan tak ada satu kenyataan pun Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali ni, mengikut catatan ulama, kerana nak jawatan khalifah. Tidak disebut oleh ulama gitu. Kerana faktor lain yang kita dari sirah disebutlah faktor kerana nak membela pembunuhan Sayyidina Uthman. Itu pemimpin, kerana jelas sangat yang terlibat itu. Oleh kerana dia dalam jumlah yang ramai, maka sukar untuk bertindak itu. Daripada Kufah, daripada Mesir dan beberapa buah kawasan lagi, ramai, jumlah yang ramai, sehingga sahabat yang ada pada ketika itu tak dapat nak sekat kemarahan musuh pada waktu itu. Jadi perkara ini kalau tengok dalam Al-Awasim min Al-Qawasim, disebut oleh Ibn Al-Arabi, jelas bahawa yang terbabi itu tidak ada seorang sahabat sebenarnya siapa kepada peringkat terbunuh Sayyidina Uthman. Ini Syiah daripada Kufah, daripada Mesir dan daripada beberapa tempat lain. Jelas sangat. Itu tuntutan sahabat. Dan sebenarnya sahabat-sahabat ni sahabat besar lah kita kata. Dia ijtihad. Ada kata kita bagi dulu bai'ah sepenuhnya kepada Sayyidina Ali. Ada yang berpendapat begitu, mengikut dalam Al-Awasim min Al-Qawasim. Setengah-setengah kata selesaikan masalah ni. Ramai lagi musuh-musuh yang berlindung di bawah kerajaan pada waktu itu. Sesat, muka tahu sama-sama ni. Dalam tu panjang cerita disebut. Dan sebenarnya ada disebut dalam riwayat bahawa Sayyidina Ali nak bertindak sebenarnya. Nak bertindak. Sebab Muawiyah hatta Waqi bincang memang nak bertindak. Cuma pada waktu malam tu pokok dia lah. Dia punya buat provokasi dan sebagainya. Bahkan sebenarnya yang mencetuskan peperangan, sebenarnya peperangan itu ke arah tidak berlaku sebenarnya. Dia ceritanya dipersetujui dalam perbincangan di antara pihak Muawiyah dan pihak Sayyidina Ali sebelum majlis tahkim. Majlis tahkim itu selepas itu. Sebelum itu lagi, sebelum berlaku peperangan. Jelas dalam beberapa riwayat bahawa pada keesokan hari memang kerajaan akan bertindak terhadap pembunuh Sayyidina Uthman, bergabung dengan Muawiyah. Cuma pada waktu malam, oleh kerana jumlah pokok Syiah pada waktu ramai datang daripada luar Madinah itu, maka mereka bunuh. Dia dibuat provokasi dengan cara bunuh pihak Muawiyah dan bunuh mana pihak Sayyidina Ali. Akhir sekali berlaku peperangan. Maknanya riwayat itu ada disebut. Dan riwayat itu sahih. Ada disebut riwayat itu.
Daripada situ kita boleh faham, kalau ada riwayat yang sebut tentang peperangan, bagaimana dengan riwayat ini? Kenapa kita tak mau terima riwayat ini? Sebab Syiah sangat takut untuk kita sebut wujud pihak ketiga di sebalik peperangan itu. Itu sangat dia takuti lah. Ulama kata memang Syiah cukup benci lah tu kita sebut pihak yang ketiga. Sebab sekarang ni ada dalam risalah sebut siapa, tajuk risalah tu siapa pihak ketiga di sebalik pertempuran antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali tu. Tu. Ada sahabat kita Ustaz Nasir pun tekeh tu semasa perbincangan berkenaan dengan Muawiyah di universiti mana saya tak ingat lah. Dia kata tu memang kita tekeh tu. Di situ sebenarnya siapa pihak yang ketiga tu. Umat Islam tidak pernah didedahkan itu dalam bentuk yang sepatutnya. Jadi nampak bila disebut nampaknya peperangan antara Muawiyah dan Ali. Sebab itulah mana ulama kita sama ada Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi dan ramai lagi ulama lain dia akan sebut ni, bila sebut hadis dia akan sebut ni. Ni cerita ni. Jadi kita pun sebut juga sebagai peringatan kepada kita. Ada juga ulama misalnya At-Tabari dia sebut berdasar pada hadis ini, bolehkah kita nak jadikan hadis ini sebagai dalil bahawa secara itlak, secara mutlak, bahawa bila berlaku konflik sesama Muslim, maka kita mengelakkan diri, kita lari, kita berkecuali. Apakah itu sahaja istinbat daripada hadis ini? Apakah secara mutlak boleh kita gunakan hadis ini untuk membuat kesimpulan bahawa bila berlaku konflik sesama Muslim sampai peringkat pertumpahan darah, maka kita mesti mengambil sikap berkecuali? Apakah itu maksud hadis ini? Kata Tabari, tidak. Bahkan hadis ini perlu dilihat dari beberapa sudut. Kalaulah berlaku peperangan sesama Muslim, kita yang tidak sahabat ni pun, kita juga boleh menentukan sikap kita. Kita kena tengoklah siapa yang berada di pihak yang benar. Kita boleh. Tapi melalui cara penelitian, siasat dengan cara yang bersungguh-sungguh. Boleh. Boleh begitu. Dengan maksud untuk menegakkan yang hak dan untuk melumpuhkan ataupun menghapuskan yang batil itu. Sebab dia kata hadis ni sebenarnya tidaklah istinbat dia untuk menunjukkan bila berlaku konflik di antara Islam sampai peringkat balah, maka wajib kita mengambil sikap berkecuali. Tak betul tu, kata Imam Tabari. Syekh Tabari kata tak betul gitu. Dan ada juga orang lain yang sebut gitu. Mengikut Imam Khattabi, ringkasnya dia kata ancaman neraka yang disebut di dalam hadis ini sebenarnya lebih ditumpukan sebenarnya oleh Nabi SAW kepada orang yang tidak berperang kerana Allah, berbalah kerana Allah. Berperang menumpahkan darah tidak atas nama syariat, tidak atas nama agama. Itu sebenarnya hadis ini, maksud hadis ini. Kerana maksud lain sama ada dunia ataupun apa saja yang tidak berkait dengan agama. Adapun orang yang berperang, berjuang, memerangi penderhaka-penderhaka misalnya, orang Islam juga pemberontak yang terdiri dari kalangan orang Islam, kata Imam Khattabi. Ataupun untuk mengelakkan daripada berlaku fitnah yang lebih besar, lalu dia berperang kerana itu, maka orang Islam yang mengambil sikap demikian dalam konteks ini, dia tak termasuk dalam janji buruk yang disebut oleh Nabi dia akan masuk neraka. Tak termasuk. Sebab itulah Imam Nawawi faham seperti mana disebut oleh Khattabi. Sebab tu dia letak hadis ni, dia bawa baik ikhlas, niat tu kena betul. Jadi bila kata niat tu kena betul, kita nak perang ni kerana apa? Biar jelas perang tu kerana apa, nak balah tu kerana apa, biar pasti tu. Kerana banyak hadis sebut kalau kita mati mempertahankan hak kita, asal hak kita, mati tu mati syahid. Sebab itulah dalam kitab Syiah Asdi pun sebut, ada dalam kitab Syiah Sayyidina Ali sebut tentera yang mati di pihak Muawiyah mati syahid. Ada sebut. Di pihak kita pun begitu juga. Kenapa Sayyidina Ali sebut? Sayyidina Ali tidak anggap Muawiyah tu buruk. Ya.
Adalah Nahjul Balagh, ada disebut dalam Nahjul Balagh, kitab yang paling sahih, setara dengan Bukhari juga tu, sebab kata-kata Sayyidina Ali. Padahal kena beringatlah waktu tu 400 tahun selepas mati yang Sayyidina Ali baru terbit kitab tu. 400 tahun Nahjul Balagh, 400 tahun selepas Sayyidina Ali baru ada kitab tu. Sebab tu ulama kata, misalnya Yusuf Qaradawi sendiri pun dia kata dia tak percaya, dia tidak percaya, bahkan kata tidak. Ulama pun sebut gitu juga, Nahjul Balagh sebenarnya bukan ucapan Sayyidina Ali. Sebabnya bahasa-bahasa yang terdapat itu bukan menggambarkan bahasa di zaman sahabat, bukan menggambarkan bahasa di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selain daripada itu, yang terakhir yang saya nak sebut penting juga sebagai sambungan kepada kita sebut berkenaan dengan azam, waham dan sebagainya, nak supaya lebih jelas lagi. Hafiz Ibn Hajar ada buat komentar tu. Baru ni kita sebut Imam Nawawi. Hafiz Ibn Hajar sebut berdasarkan kepada kenyataan Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibi al-qatil wal maqtul finnar. Sahabat tanya, apakah yang dibunuh, mangsa bunuh juga akan masuk neraka? Nabi kata ya, kerana dia juga terlalu ingin untuk membunuh kawannya, cuma tak sempat. Nasib tidak menyebelahi dia kena bunuh. Tapi dia sendiri niat tu. Niat ni lah maksud azamnya, qasad dan azam itu. Jadi bagi ulama yang berpendapat bahawa seseorang yang berazam wa illam yaqa al-fi'l, al-fi'la wa illam yaqa al-fi'lu, seseorang yang berazam walaupun tak berlaku apa yang dia azamkan itu, dia azam saja, maka berdasar kepada hadis ni dia akan dicas salam, dikira berdosa besar. Sehingga kalau sekiranya dia mati masuk, kena ingat ulama sebut dalam banyak syarah yang saya tengok, maksud mati ni bukan mati kafir ni, mati sebagai orang Islam ni. Mati ni masuk neraka tu kerana apa? Kerana dosa besarnya membunuh. Sebab itulah hadis ni salah satu istinbat dia betapa besarnya dosa membunuh. Sebab tu ulama bahas lagi, apakah semata-mata membunuh tu dia masuk neraka? Tidak, kerana lebihan dosa daripada pahala tu sebenarnya. Jadi berdasar pada hadis ni, membunuh itu dosa besar, dan besar dosa dia tu, bukan sekadar dosa besar, besar dosa dia tu. Bukan semata-mata membunuh, tidak, bukan semata-mata membunuh. Lepas tu kalau masuk neraka pun apakah kekal? Tidak. Tak ada ulama kata begitu. Tak ada ulama sebut itu. Masih lagi keluar. Sebab bukan dosa syirik. Dia membunuh ni tidak syirik, tidak dosa syirik. Ini dosa besar. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar lagi, bagi orang yang tidak mahu takwil, dia kata semata-mata oleh kerana niat dia nak membunuh tu, cuma dia tidak sempat melakukan pembunuhan, itu kita kira azam dia, dan azam dia tu tak berlaku. Dia niat nak bunuh tapi tak bunuh kerana nasib tidak menyebelahi dia. Ini dalil bagi mereka bahawa azam itu sendiri pun berdosa. Adapun orang yang tidak berpendapat demikian memberikan jawab balaslah kepada kenyataan ini, di mana disebutkan bahawa sebenarnya yang berazam untuk membunuh Muslim yang lain itu dua orang. Watak sini Nabi sebut dua watak lah, dua Muslim. Sebenarnya dia telah pun melakukan perbuatan itu. Sebab apa? Disebut sini, wa huwal muwajahah bis silah wa wuqu'ul qital. Kerana dia telah turun ke medan perang. Ke medan nak pergi itu maksud dengan untuk bunuh, untuk berperang, dan telah berlaku pertempuran itu, cuma dia tidak sempat nak bunuh. Jadi makna apa yang dia azam nak bunuh itu berlaku. Bunuh-bunuh ni melalui pertempuran, melalui peperangan dan sebagainya. Hakikatnya sudah keluar, azam tu sudah keluar dalam bentuk perbuatan yang nyata. Jadi semata-mata azam tidak, dia kata. Kalau azam, lepas tu dia tak tubi umur, katakanlah, apakah pihak yang kata semata-mata azam akan dikenakan dosa sehingga dikatakan masuk neraka lah? Kerana kih ni dia kata tak suka ni, kih ni memang dia keluar dah, dia bukan semata-mata azam, dia sudah keluar dah untuk sebagai telah membuat perbuatan tu dia maksud nak buat, memang dia keluar ke medan perang, dia berperang, tu maksud dia. Tapi kalau semata-mata azam saja, dah
Cuma kalau dalam kitab lah dia kata dosa ni banyak ini. Azam tu dosa dah. Azam tu pun dosa dah. Tapi kalau dia membunuh, turun berperang, nak merealisasikan azam dia, itu dosa lebih besar. Kita bukan kata dosa ni boleh dosa. Tu saja. Tu khilaf pula situ lah. Ada ulama kata dia azam. Sebab azam ni gini, azam ni ulama sebut sebagai muqaddimah pada fi'il, pada perbuatan tu. Kalau ham ni tidak. Ham dan qasa' ini dia merupakan qarinah. Serupa dengan kita kata lah, niat muqtarinan bil fi'li. Niat. Hak niat ni dia, niat ni ulama kata dia nama kepada nama kepada misalnya gini, seseorang nak buat sesuatu, dia niat tu dengan arti dia tahu apa dia nak buat, dia tahu apa ni, sekadar tu sahaja, dia jelas benda ni gini tu. Tapi tak sampai ke peringkat, misalnya kalau kita kata azam, dia tahu membunuh ni gini hukum dia, dia niat, lepas tu memang dia nak buat, sehingga dia sediakan pedang misalnya, dia sediakan pedang, dia buat perancangan untuk bunuh tu, dia rancang bila nak buat. Kalau melibatkan ramai, dia mesyuarat bagaimana nak supaya peperangan itu berjaya. Hak tu dia bukan sekadar niat itu, dia sudah pergi ke peringkat azam mengikut ulama. Sebabnya kalau sekadar niat ni, dia tidak rasa peringkat habis masa, habis harta, ni sudah habis dah, tak perlu lagi, sudah habis dah, sedia senjata, sudah habis dah. Kalau mesyuarat mereka kata mesti ada ayat tu nak habis dah tu sikit sebanyak begitu, mana sudah buat tu. Ni ikut setengah ulama. Nak ayatnya azam ni sebagai muqaddimah dah kepada perbuatan tu. Jadi kukuk mana pun khilaf lah, kukuk mana pun khilaf. Begitu disebut dalam itu, Hafiz Ibn Hajar sebut begitu. Sebab itulah Nabi sebut al-qatil wal maqtul finnar, kerana dia sudah merealisasikan, dia sudah buktikan azam dia tu dalam bentuk yang nyata sebagai perbuatan yang menggunakan anggota zahir ini. Tu sebenarnya maksud hadis ini. Namun mengikut ulama, kata Hafiz Ibn Hajar, walaupun sama-sama masuk neraka, tetapi dia taraf dia tidak sama. Yang membunuh itu masuk neraka kerana dua kesalahan. Kesalahan qital, berperang, dan kesalahan membunuh. Ini pula. Jadi kat mana lebih berat? Apakah al-qatil yang lebih berat atau al-maqtul? Dia kata al-qatil itu lebih berat. Sebab apa? Sebab dia diazab lebih teruk dalam neraka. Kenapa? Kerana dua kesalahan, iaitu dia al-qital, berperang, berbalah dan sebagainya, dan al-qatlu, bunuh. Tapi yang kena bunuh tu diazab kerana apa? Kerana qital sahaja, kerana kesalahan memerangi orang Islam, sama orang Islam dengan cara yang tidak sebenar. Hatu je. Jadi kesalahan membunuh dia tak sempat buat, maka hatu tidak dikira. Tu. Walau bagaimanapun ulama yang lebih ramai lah kata seseorang itu tidak diazab oleh Allah semata-mata azam, semata-mata azam. Walaupun azam itu setengah ulama kata sebagai muqaddimah kepada fi'il, pada perbuatan, tapi semata-mata azam dia tidak akan diseksa, diazab oleh Allah. Namun Al-Baqillani berhujjah juga dengan hadis ni. Dia kata sebenarnya dan ramai juga orang yang sependapat dengan dia, seseorang yang nekat nak buat maksiat, dia berdosa kerana niat dia tu. Ini mengikut Imam Baqillani. Walaupun dia tidak buat secara perbuatan zahir, tetapi dia guna batin, niat dia, guna hati dia. Sedangkan ulama lain jawab kata-kata Baqillani bahawa syariat telah menyabitkan dari segi hukum fiqhnya seseorang itu dihukum berdasar pada perbuatan zahiriyah. Perbuatan zahiriyah tak boleh lah. Semata-mata dia semata-mata mujarrad niat dia, keinginan kuat nak buat, maka sedangkan dia tidak buat pun, itu tidak adil. Ini disebut dalam Fathul Bari pada sebuah ni, Fathul Bari Ibn Hajar nukil kata-kata Imam Baqillani. Gitulah.
Walau bagaimanapun kena ingatlah, sebab dia hak ni kena rujuk kalau nak tengok kenyataan yang lebih detail. Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dia bahas secara panjang lebar. Cuma hak ringkasnya begini. Ni disetujui dalam kitab Qawaidul Fiqh lil Barkati, nama Barkati. Nama Imam Barkati. Nama Qawaid Fiqh dia ada sebut situ. Dia kata azam ni dari segi istilah apa maksudnya. Baru ni kita sebut dah, cuma ni agak lain. Dia kata jazmul iradah ba'da taraddud. Azam mengikut kaedahnya, dia kata maksud azam ni, sebab tu dia berat azam ni. Azam ni gini ya sebenarnya kita sebut berdasar pada huraian yang banyak tu. Dia sebut sini, seseorang tu bila dia mari nak buat sesuatu dengan desakan yang kuat dalaman dia tu, dia nekat jazam, dia akan buat. Sebelum tu nak buat taradud, agak-agak nak buatnya, kemudian dia pula nekat nak buat. Dia buat persediaan untuk merealisasikan, untuk menterjemahkan apa yang dia nak buat dalam hati dia tu supaya keluar dalam bentuk yang nyata. Itu azam. Walau bagaimanapun niat dan azam itu ataupun ham dan sebagainya, niat dan azam ini sebenarnya dia dua kedudukan, dua peringkat, dua tahap sifat hati, iradah. Kehendak kita ni dia ada dua peringkat, niat dan azam. Jadi azam itu disebut sebagai nama kepada pendahuluan, kepada perbuatan. Tu ini mengikut ulama dalam bidang qawaid fiqh. Azam itu merupakan nama, isim, kata nama kepada permulaan fi'il, muqaddimahnya. Mana-mana manusia nak buat apa pun dalam perancangan, dia mesti daripada azam itu dulu. Sebab tu dalam Quran kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila nekat nak buat sesuatu, itu makna seperti buat dah tu mengikut lama. Dia kena serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat baru serah. Sebab tu dalam perbahasan dalam tafsir disebut fa idza azamta fatawakkal, tu buat dah tu. Buat dah. Baru serah tu tawakkul. Bukan tawakal lah, tawakkul. Misalnya kita contohnya kita kata, kita nak berniaga, kita nekat. Kita berniaga, kita buat. Berniaga. Bukan azam saja berniaga, bukan niat. Azam, kita serah pada Allah. Ni kalau kita tak buat, kita nak serah pada Allah macam mana? Tawakkul ni dia berkait dengan perbuatan kita. Baru kita tawakkul, baru kita serah pada Allah. Ni kita tak buat apa, tiba-tiba serah pada Allah SWT. Itu salah dari segi makna tawakkul. Ulama dia faham situ juga. Sebab tu dia kata azam ni hakikatnya sebenarnya satu peringkat lagi untuk keluar dalam bentuk perbuatan yang tampak yang kita boleh lihat. Sebenarnya tujuan saya sebut begitu tu supaya kita nampak bahawa makna azam ni hadis sebut ni makna begitu kedudukan dia, supaya kita tidak jadi berkecamuk semata-mata niat saja. Takut kita silap faham gitu. Gitu kan. Manakala niat pula dia berkait dengan perbuatan, dan termasuk juga di bawah dia tu tahu tentang apa yang dia niat sekadar tu je. Dia niat nak buat sesuatu, niat nak buat sesuatu berkait dengan perbuatan, dan dia tahu tentang perbuatan yang dia nak buat tu, dia tahu sekadar itu saja. Dia tak buat lagi. Begitulah. Jadi itu hadis yang ke-9 ya. Ini kita nak masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang seseorang secara berjamaah. Saya terjemah begitu dulu ya. Terjemah begitu dulu. Ada kelebihan berbanding salatnya di kedai dan di rumahnya, melebihi 20 kali ganda, 20 darjah, lebih 20 darjah kelebihannya daripada dia semaya di kedai ataupun di rumahnya. Gitu dulu lah. Sebab dalam huraian ni dia ada beberapa perkara lagi. Sebabnya sebab zalika tu dia tidak musyarik. Sebab tu saya terjemah begitu dulu. Kena ingatlah ni bab semaya jemaah ni, bab semaya jemaah ni. Cuma saya terjemah begitu dulu. Lepas ni kita bincanglah. Wa zalika musyaru ilaih itu tidak bermakna isyarat tapi bermakna ta'lil. Sebab tu saya terjemah. Sebabnya, sebab apa lebih tu? Anna ahadahum, nak jadi boleh lebih tu kenapa? Kerana seseorang mereka, yani musalli itu, apabila ia berwuduk, maka ia menjaga kualiti wuduknya. Fa ahsanal wuduk, mana dia jaga kualiti wuduknya. Kemudian dia datang ke masjid hanya semata-mata untuk salat, bukan kerana maksud lain. La yuridu illa salah. Dia datang ke masjid kerana memang nak mari semaya di masjid, bukan kerana lain. Tidaklah yang menyebabkan dia keluar daripada rumah dia tu melainkan untuk salat. Tidaklah yang menggerakkan dia tu melainkan untuk salat. Setiap langkah yang dilakukannya akan diangkat kepadanya, untuknya, satu darjat dengan sebab langkah itu, dan dihapuskan daripadanya dengan sebab langkah itu satu kesalahan, sehingga ia memasuki masjid. Maka apabila ia masuk ke dalam masjid pula, kana fis salah, seolah-olah dia berada dalam sembahyang, mana diberi pahala oleh Allah seperti sembahyang dia. Maka natis salah allati tahdi, selama mana yang menghalang dia, yang menahan dia daripada keluar daripada masjid itu kerana sembahyang. Ni kerana dia tunggu nak sembahyang. Dia masuk dalam masjid tu, orang tak bayar lagi, dia tunggu nak sembahyang. Jadi selama dia duduk dalam masjid tu, yang dia tak keluar dengan niat i'tikaf dan sebagainya, kerana tunggu sembahyang, maka dia dapat pahala sembahyang walaupun tak sembahyang lagi. Dan para malaikat berselawat untuk seseorang kamu selama mana ia berada dalam majlisnya. Tempat duduk majlis ni mana tempat duduknya. Selama mana ia berada pada tempat duduknya, yang dia sembahyang pada tempat itu, di dalam masjid itu. Sambil malaikat berdoa pada dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah kesalahan orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat orang ini. Selama mana dia akan dapat kelebihan ini, selama mana ia tidak melakukan apa-apa yang menyakiti sesiapa yang menimbulkan kesan buruk di dalam masjid itu, apa saja, tak kira. Ini kita akan bincanglah sebenarnya. Malam yuhdith fihi, selama mana dia tidak berhadas dalam masjid itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Jadi lafaz Bukhari ada berlainan lah, ini lafaz Muslim, tapi ada beza sikit-sikit tu dia kira muttafaqun alaih. Sebab muttafaqun alaih tidak bermakna hadis Bukhari Muslim itu 100% sama dari segi kalimahnya. Kalau ada beza sikit sebanyak tu, tapi mafhumnya sama. Perbezaan sikit sebanyak tidak menjadi masalah untuk di muttafaqun alaihkan hadis itu. Baiklah, sekarang ini kita nak tengok hadis ini dari sudut huraian. Perawi hadis ini Abu Hurairah, kita sebut dah sebelum ni dalam hadis yang ketujuh ada sebut dah. Baik, hadis ini dari segi gambaran umum hadis ini, supaya kita nampak apa maksud hadis secara umumnya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW secara umumnya ingin menggalakkan umat Islam supaya salat berjamaah
dengan menyebutkan sifat-sifat jamaah itu. Bukan sekadar Nabi nak ajar kita supaya menggalakkan kita berjamaah, tetapi Nabi SAW memberi gambaran satu fenomena tentang salat jamaah itu. Sifat sembahyang jemaah Nabi macam mana yang dikira paling berkualiti. Nabi sebut dalam hadis ni, supaya kita mari salat berjamaah di masjid ni, kita dapat pahala yang besar, tidak kecil pahala tu. Kerana sebenarnya potensi sembahyang jemaah ni, kalau dia boleh jadi pahala tu besar, tapi kena ada disiplin. Yang ni Nabi sebut disiplin, mari ke masjid untuk salat jemaah, supaya salat kita tu kualiti tu tinggi, kualiti dia tu boleh pahala besar. Kalau tak jaga ni boleh juga, boleh sikit je lah, tidak banyak. Jadi kalau boleh jaga ni, maka kita akan dapat kelebihan yang banyak. Kita akan tengok kelebihan seperti yang disebut kerana Nabi tekan ni kerana apa? Kerana sembahyang jemaah ni dia boleh mengeratkan hubungan. Syiar pada penyatuan umat Islam itu masjid lah. Bahkan pada kubah itu sendiri dia isyarat pada tempat tumpuan. Pada kubah itu sendiri tempat tumpuan. Ibaratnya kalau orang sesat, dia akan tengok ni nampak soal sumber hidayah. Kubah itu sendiri tu falsafah dia begitu. Jadi masjid ni, sebab itulah kalau orang tak rajin mari masjid, kalau Jumaat sahaja mari pun, dia tak akan sama kehidupan dia. Dia tak akan sama. Dia lain kehidupan dia. Sebab tu masjid ni, kita tengok akan datang. Kita akan bincang hukum jemaah ni macam mana mengikut ulama. Ini secara umum dulu. Yang mana potensi sembahyang jemaah itu, dia boleh menyatukan umat Islam, sama hati-hati umat Islam, dan dia boleh menyebabkan rasa perasaan persaudaraan. Itu potensi dia yang ada pada salat jamaah itu. Cuma hadirat kena ingatlah, untuk dapat potensi itu, untuk dapat kelebihan itu, dia kena sedar ni, kena faham ni. Kalau Nabi sebutnya ni, nak dapat kelebihan ke dia syiar sembahyang jemaah sebagai syiar penyatuan umat Islam. Dia boleh hati kita jadi satu, rasa kita tidak rasa nak menyakiti, kita tidak rasa nak khianat pada umat Islam. Sebenarnya dalam sembahyang jemaah tu dia ada makna tu, tetapi nak boleh ada tu, kena faham maksud sembahyang jemaah dan bagaimana tindakan kita. Beberapa perkara yang perlu dijaga. Hatu Nabi sebut. Bukan semata-mata mari jemaah, tidak. Bukan semata-mata mari jemaah tanpa ada kefahaman seperti yang diajar oleh Nabi. Tak cukup sekadar itu. Itu maksud hadis ini. Secara umumnya begitu. Dengan arti kata yang lain, hadis ini merupakan hadis targhib. Ini antara disebut sebagai hadis targhib. Targhib ni maknanya hadis yang menggalakkan umat Islam supaya buat amal. Yang mana amalan yang khusus dalam hadis ini adalah salat berjamaah, dengan disebut pahalanya sekian. Sehingga dihapuskan dosa, dinaikkan darjat. Lepas tu malaikat pula sebagai makhluk Tuhan yang tak pernah buat dosa, sentiasa beristighfar, minta taubat, bui rahmat dan sebagainya disebut. Ini dalam istilah hadis ini adalah hadis lit-targhib. Sebab hal ini tak ada sebut maknanya masuk neraka. Kalau hadis sebut tentang masuk neraka, jadi saya satu dia panggil tarhib. Hadis tarhib dia panggil dalam istilah dia. Hadis tarhib. Yang mana mengikut kajian ulama, kalau kita perhati dalam hadis ini disebut solat tu sendiri disebut beberapa kali, sampai 6 kali disebut solat tu sendiri. Benda ni ulama perhati semua. Ayat besar dia. 6 kali diulang sebut kalimah solat itu. Begitu ya. Boleh tengok sejarah tu. Semaya ni, oleh kerana semaya ni besar sangat kedudukan dia, bahkan dia terpunca sehingga ada disebut mengikut ulama lah, berdasarkan kepada kenyataan hadis, seseorang itu kalau tak semaya, kalau buat amalan lain, walaupun dia tu tidak ada syirik, setengah-setengah ulama kata sembahyang ibadat lain itu tidak boleh bertahan kalau tidak ada salat. Seolah salat sebagai tiang, as-salatu imaduddin, bagai ke rumah tak ada tiang, macam mana? Antara huraya ulama, as-salatu imaduddin, makna akan runtuh rumah tu tanpa tiang. Makna agama tu boleh jadi akan runtuh. Apa maksud runtuh tu? Terdedah kepada keruntuhan, terdedah kepada jadi murtad dan sebagainya, terdedah kepada banyak penyakit-penyakit akidah itu. Tu. Jadi setengah ulama kata kemungkinan, walaupun tidak secara mutlak, tapi kemungkinan ulama berat sangka bahawa orang yang tidak solat ini, amalan kebaikan yang dia buat tu boleh jadi tidak dapat bertahan, kerana payung sebagai solat, sebagai memayungi amalan-amalan lain itu tidak ada. Setahu itulah besarnya semaya ni.
Sebab tu Nabi sebut. Nabi sebut. Sebabnya kalau kita perhati, cuba perhati. Hak Nabi sebut tekan secara khusus. Misalnya hadis yang biasa kita dengar lah. Muru auladakum bis-salah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Nabi kata suruhlah anak-anak kamu salat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun suruh. Pukullah mereka. Bila mereka umur 10 tahun tak lekat lagi sebenarnya. Boleh pukul dengan takdib bukan ta'zib. 7 tahun suruh. Jadi hadis ni saya tengok hadis ni dalam konteks ilmu nafs lah, ilmu tarbiyah, ilmu jiwa, mana ulama sebut. Hadis ni apa makna 7 tahun baru suruh? Sebab 7 tahun ni biasanya budak dia memahami apa yang kita suruh, apa yang kita perintah. Jadi apakah sebelum tu tidak ada peranan ibu bapa untuk menerapkan salat kepada anak dia? Tak. Sebelum itu tak payah suruh. Kita ajar dia dalam bentuk dia tiru, sebab anak dia boleh tiru. Begitu disebut dalam huraian hadis ni. Suruh tu 7 tu apa? Kalau kita suruh ketika umur 4 tahun pun tak ada mana, dia tak faham apa satu, dia tak faham. Biar dia buat gitu dengan dia pakai pampers, dia pakai lampin, dia sembahyang. Tu sebelum 7 tahun. Tapi kalau 7 tahun tak lekat lagi, bolehlah suruh. Jangan pukul. Sembahyang. Kita hafal sejarah. Kita berat sikit. Maknanya pendidikan berperingkat. Kalau kita ikut betul ni, dia akan lekat. Anak kita umur 18 baru masuk universiti. Mana 18 tahun tu dia akan lekat sembahyang. Bila lekat sembahyang, insya-Allah dia akan terjaga yang lain. Kira-kiranya begitulah. Kita kena yakin tu. Kalau nak berlaku juga tu di luar kawalan kita lah. Tapi begitulah sebenarnya. Dan sebenarnya perkara ini saya pernah tanya ahli yang buat kajian lah di sekolah. Di Pasir Putih saya pernah pergi di sekolah Pasir Putih, ada nama seorang ustaz tu. Dia sebutlah, dia kata betul ustaz kata. 1000 lebih dia interview pelajar yang bermasalah. Sebab dia ni guru, mana kaunselor lah ni di sekolah. Betul dia kata. Pelajar yang bermasalah memang dia masalah, dia tak sembahyang. Kalau sembahyang pun tak cukup. Dan semua dia kata hampir keseluruhan lah bila dia tanya faktor ibu bapa tak sembahyang. Dia sebut kepada saya begitu. Tu. Kita kena ingat apa yang Nabi sebut ni. Kalau kita tak faham pun ini mukjizat. Dia agama ni kita tak faham pun tak apa. Kita tak faham falsafah dia. Ikut tu sendiri dia ada berkat dia. Tak semesti, tidak disyaratkan kena faham satu-satu falsafah dia gini-gini, kena faham tu di sebalik surah Nabi. Tak perlu, cuma kena faham rukun, syarat, syahadat itulah untuk buat sekadar tu. Cuma kita tidak tahu. Mungkin persoalan kita bagaimana awak boleh hurai ke? Misalnya kalau tanya kita, awak boleh hurai ke bagaimana salat itu boleh membentuk jiwa? Apakah bila kita tak boleh hurai maka kita semaya kita tu jadi tidak berkualiti? Dah orang kapur tak perlu tu. Tak perlu, tak ada hak tu, tak apa. Kita buat semaya biar seperti hak Nabi, kita yakin ada kebaikan. Sebab tu agama ni sesuatu semua peringkat dia tidak syarat gitu. Cuma nak tahu tu orang tertentu saja, orang alim untuk mengajar. Tapi kuku mana pun kalau tahu tu dia boleh lebih memberi kesan pada ibadat. Memang ulama kata begitu. Tahu. Contoh kita kata misalnya tutup aurat. Kalau kita tahu kenapa hikmah di sebalik, kita tahu dia lebih terasa lagi. Dia lebih kita dapat menjiwai maksud di sebalik. Dia ada kesan yang lebih positif. Itu memang ulama akui. Sebab tu ulama tulis kitab Hikmatut Tasyri'. Hikmah di sebalik Allah syariatkan apa undang-undang dalam agama ni, dia ada setakat yang ulama boleh sebut. Tapi ada yang ulama tak boleh sebut. Misalnya sembahyang subuh 42 rakaat, tak ada siapa dia boleh sebut tu. Tiba-tiba Zuhur 4, ngeri 3. Tak ada. Ulama kata tak ada. Cerdik tahu mana. Nak ayat mana tu? Nabi tak ada ayat. Tak lihat. Nak koyak-koyak dia pun imagi tadi. Kita terima. Misalnya kalau dalam kita, kenapa kita tidak baca qul huwallah ketika rakaat? Hamba rasa molek qul huwallah kita ni berhina jadi molek-molek ni. Berhina molek buat gini lebih lagi pahala. Baca qul huwallah ketika rakaat. Dah qul huwallah 3 kali baca 10 boleh sepala Quran kan? 30 juzuk. Dah 1/3 sekali baca qul huwallah tu 1/3 ada hadis. Baca qul huwallah 3 kali dalam rakaat dah tahu. Jadi mana? Tak sah mai surah ayat. Subhana rabbiyal, kita kata subhana rabbiyal azim. Tak ada lah sebut besar kita. Mau nak balik dengan qul Allah. Tapi tak boleh. Asalnya apa tak boleh? Mana-mana orang pun dia akan jawab tak boleh. Nabi tak buat gitu. Tu dia jawab gitu. Tu dah tu dia.
Pandai jawab situ. Tentu dia akan jawab gitu. Begitulah dalam apa-apa benda begitu ya. Lagu tu ya. Padahal kita tak apa salah kalau Allah lagi molek kita kata. Lagi molek apa dak. Ada ulama sebut gitu, buatlah nak tahu lagu mana. Kita semai Tuhan Jumaat di masjid bawa dia. Molek lagi. Ke Jumaat tu kan ada asal dalam agama, bukan tak ada asal. Sebab setengah orang kata hak tak ada asal. Kita buat kalau ada asal, tak apa, Jumaat ada asal. Lepas tu duha tu ada asal. Kita gabung dua tu. Asal campur asal jadi gitu. Misalnya. Dia agama dia tak boleh buat supaya matematik nak capur tak terkalu lagu tu. Dia agama ni kena beri ingat hati-hati. Dia tak boleh mai kita misalnya kita bijak matematik kita capur-capur. Lepas tu ubik lagu mana? Kau dua campur dua mana siapa? Dia kata ubik jawapan serupa di Cina pula lagu tu juga markah dia ni. Total dia tu. Tapi ibadat dia tak boleh main capur gitu. Tak boleh. Sebab kalau capur lagu tu dia jawapan dia tu ubik jadi lagu lain. Agama ni dah pelik. Agama ni ikut, kena ikut. Kena ikut. Bagi ittiba'. Jadi benda ni kena jagalah. Ini bab sembahyang saja. Ni bukan sekadar sembahyang, jemaah tu. Nabi nak sebut. Cuba kita perhati. Perkara pertama kita tengok Nabi sebut dalam fasa pertama lah, bahagian pertama dalam hadis. Nabi kata salatul rajuli fi jama'atin, sembahyang seseorang secara jemaah. Kena taklid ya, sebab hadis ni maksud sini ni jemaah di masjid. Semua ahli syurah hadis kata begitu. Ini berkait. Sebab apa? Pertama sekalinya semua ulama faham begitu. Kenapa Nabi tidak sebut tu ya? Kenapa Nabi tidak kata salatul rajuli fi jama'atin? Masjidan. Yani fi masjidin. Ataupun salatul rajuli fi masjidin jama'atan. Apa Nabi tak sebut gitu? Sesiapa yang semaya di masjid secara berjemaah, sebut terang. Ulama sebut, Nabi tak sebut terang tu kenapa? Kerana maklum benda yang makruf di zaman Nabi, para sahabat semaya jemaah ni, semaya ni di masjid. Kerana terlalu makruf. Bila Nabi sebut gitu, maksudnya ada kelebihan di masjid. Sebab semaya jemaah sendiri kan nak banding dengan semaya secara individu 27 kali. Tetapi kalau di masjid lebih lagi, dia banyak kelebihan. Semaya jemaah tu sendiri kalau tidak di masjid ada kelebihan dah. Dah pada hadis. Tapi kalau semaya di masjid tak kira lah masjid mana-mana pun. Tak kira. Ulama kata tak kira masjid mana-mana, asalkan masjid. Jangan kita kata semaya Masjid Muhammadi dia lebih daripada masjid ni. Tak boleh, dia kena ada dalil tu. Kalau Masjid Haram tak apa sebab dia ada dalil. Masjid Madinah tak apa sebab ada dalil. Masjid Palestin ada dalil. Tak apa tu. Tu kelebihan tiga tu ya. Kalau hak lain serupa ya. Serupa ya masjid mana-mana. Masjid tak kira lah masjid siapa pun. Serupa ya. Siapa ada dalam hadis sebut tak boleh kita nak kemah barang-barang kita sepoi musafir pergi nak masjid tu kerana nak sembahyang Jumaat ya. Kecuali masjid tu ada jamaah harga tempat lain. Bukan kerana semata-mata masjid, kerana faktor dua. Semata-mata masjid, 3 buah masjid ni dalam agama kita. Tak boleh. Sebab tu ada dalil. Jadi kerana Nabi tak sebut tu kerana gitu sah. Sebab dia kerana ma'ruf. Bila sebut kelebihan kerana tu. Yang kedua, bila kerana apa? Kerana ada muqabil dia, ada lawan dia. Sebab Nabi sebut fi suqihi wa baitihi, semaya kedai dengan semaya di rumah. Sebab ada berlaku kita orang duduk kedai, kadang-kadang dia semaya kedai, semaya jemaah juga, jemaah kedai, jemaah dengan pekerja dia. Boleh dah pahala 27 tu. Tapi Nabi kata kalau dia pergi semaya masjid lebih lagi, kerana beberapa perkara yang lain, iktikaf dan sebagainya, dia dapat situ. Hak tu ya. Sebab tu maksud sini semaya jemaah di masjid. Hadis ni semua pensyarah hadis kata begitu. Kerana ada muqabil. Muqabil ni maknanya lawan dia. Sebab sebut suk kedai. Sebut kedai dan rumah. Maknanya hak kata mula-mula, hak kata lebih-lebih tu masjid lah. Gitu ulama faham gitu. Selain daripada ada juga ulama sebut sebagai tambih, lebih memberi kesan kepada manusia tu. Lebih dia akan tertanya-tanya. Dia akan tertanya-tanya lah kalau dia faham lagi. Ni kedai apa? Jadi sebut kedai dan rumah. Jadi nak banding dengan hak semaya mana dia timbul persoalan gitu. Tambih sebab kita semaya jemaah
Dia lebih besar pahala daripada semaya Kedah dengan rumah. Jadi mana perbandingannya? Hak lawan kepada Kedah dengan rumah. Tak ada sebut. Apa tu? Nak menarik perhatian. Jadi orang pun jadi tersentak lah. Mana macam tak cukup ni? Sebab kita kata dia ni lebih nak banding dengan siapa? Mesti orang tanya, yang boleh sesuai dia buat ngata-ngata jadi jago. Tu tanbih. Ini cara Nabi ni, dia panggil uslub Nabi. Hak ni dalam istilah balaghah dia panggil ahli balaghah, dia panggil balaghatul hadfi. Dalam istilah ilmu balaghah dia panggil balaghatul hadfi. Ini uslub gaya bahasa kita buat setengah-setengah kalimah nak menarik perhatian. Mana-mana bahasa ada ni. Dalam bahasa Melayu kita buat. Sengaja kita buat. Kadang-kadang buat tu lebih memeriksa. Kalau kecek cukup belakang dia tidak menarik kadang-kadang. Pak reka-reka kadang-kadang dia lebih menarik lagi. Sebab apa? Dia mikir, jadi musnya otak tu. Itu maksud dia. Baik, selain daripada itu dalam hadis ni juga kita dapat faham fenomena solat di zaman Nabi. Daripada mana kita faham? Dengan Nabi sebut Kedah, rumah di zaman Nabi ni, semaya ni adalah perkara yang dipraktikkan oleh semua orang. Ulama kata secara isyarat kita nampak. Walaupun sibuk setara mana dengan nego pun dia akan semaya juga di Kedah dia secara berjamaah di Kedah ataupun rumah dia dengan anak isteri dia. Ada berlaku gitu. Maknanya bukan sekadar semaya Jumaat, Kedah pun dia buat. Sebab tu Nabi kata, jadi molek dah tu. Dia duduk Kedah pun dia boleh berniaga. Kemudian dia boleh laksanakan solat jamaah tu di Kedah dia. Tu molek dah tu. Cuma melalui hadis ini Nabi nak angkat satu peringkat yang lain. Kalau kamu nak kelebihan lain, kamu buat di masjid. Tutuplah sebentar saja Kedah tu. Kiralah macam mana. Ni cara Nabi nak angkat. Mana kalau daripada sini dari segi balaghah Nabi, metod dakwah Nabinya, bila seorang itu telah buat benda baik, kita kena fikir. Sebab Nabi tak apalah. Cuma kita yang kita tahu dalam agama ni mana amalan yang lebih. Kalau kita tengok orang buat dah amalan tu cuma ada lagi yang lebih, kita cuba bimbing dia supaya buat ni semaya Jumaat dah. Boleh dah kelebihan tu. Tapi Nabi nak angkat, kalau nak lebih lagi, kamu buat di masjid. Tapi kena jaga beberapa perkara. Ini maksud Nabi mengikut ulama ni. Kebaikan untuk kita ni kita sebut selalulah. Dari segi, jadi caranya bila kita tengok seorang tu, apa tu kalau dia buat hal tak baik, ni kalau dia buat hal baik dah, tetapi ada lagi yang lebih baik, kita kena tengok tahap dia sesuai atau tidak kita nak sebut tu. Jadi maknanya kita beri peringkat-peringkat lah. Misalnya seseorang itu katakanlah bila dia mari semaya, dia mari tu sama selepas tu email akad takbiratul ihram, tapi dia mari misalnya dia mari semaya Jumaat semua, tapi lewat. Kadang-kadang kita cuba bincang lah, nampak gaduh ni ada kerja kita tanya ni. Dia kata kalau mari awal sikit lagi boleh kelebihan lain. Tu molek lagu tu. Sebab kalau dia mari, sebab dia ada hadis kan, kalau berbetul takbir kita dengan takbir tu email ni dia ada kelebihan lain tu. Kita rayak dia. Lepas tu kalau mari semaya sunat tahiyatul masjid dulu, atau biar ada makna tunggu sebentar semaya, dia akan dapat kelebihan. Nak dapat istighfar rahmat daripada malaikat ni, dia ada tu. Jadi kita sebutlah berdasarkan tu cara dia. Tu. Bukan bermakna semata-mata dia mari kita pun sebagai tu imam ni berpuas hati. Tak. Cara Nabi tak diangkat. Sebab itulah ulama kata ibadat ni perlu salah satu makna istiqamah. Ulama telah sebut salah satu makna istiqamah. Imam Ghazali pun sebut begitu. Salah satu makna istiqamahnya apa? Salah satu makna ikhlas. Salah satu makna ikhlas adalah istiqamah. Mana kalau orang itu betul-betul buat salat ikhlas, mesti dia ada istiqamah. Salah satu makna ikhlas istiqamah. Gitu. Salah satu makna yang tersimpan di dalam istiqamah, apa dia?
berusaha untuk meningkatkan mutu ibadat dan jumlah ibadat. Dia akan jadi gitu mengikut ulama. Cuba munasabah, cuba hadir-hadir fikir ibadat kita kena fikir. Katakanlah kita mari masjid. Mari masjid. Tak kiralah mari dah beberapa tahun sekadar mari semaya fardu saja. Munasabah. Tahiyatul masjid tak semaya. Tak ada peningkatan lagi. Kena jaga. Tak apalah benda tu kita akan sebut selepas ni. Sebab hari ni kita akan bincang satu-satu biar kita nampak siapa yang boleh buat dia akan dapat kelebihan. Okey, baik. Selain daripada itu, Nabi melalui hadis ini juga Nabi nak sebut kepada kita beberapa perkara yang berkait dengan hak tadi juga. Apakah tak molek kedah ni? Tak molek kedah ni. Hukum mana pun kita kena ingat dalam hadis lain Nabi kata iyyakum wahsyiyatil aswaq. Tu ada hadis Nabi rekan. Nabi kata kena beringat dengan kedah-kedah pasar-pasar ni, kena beringat. Sebab di situ banyak syaitan. Nabi kata kena beringat. Kenapa tu? Situ berlaku ikhtilaf, berlaku penipuan, kedah lah. Buat muamalat nego ni. Jadi situ kena beringat. Kita kena jaga molek hati tu. Tu. Sebab tu setengah-setengah ulama yang berniaga, kalau dalam kitab-kitab yang dia baca, dia cukup jaga tu sentiasa beristighfar. Ulama kita ada yang berniaga, tapi bila duduk kedah dia beringat, dia tak kecek. Masalah tak kecek kan, tak laku lalu. Dia adalah cara dia tu. Tapi kalau kita banyak cakap, banyaklah tersalah. Tapi ulama tu kena istighfar. Pergi kedah lah paling banyak istighfar. Dia kata mudah kan. Kita mari ke masjid, dia kata kita cuba tengok perbezaan. Macam-macam ada. Ngah tidak tahu orang macam hok kecek tak jaga lucu. Ada belaka kedah tu. Sebab tu kalau orang duduk kedah setengah-setengah lah yang tidak jaga tu kan. Sebentar ya. Kalau dia duduk molek, kalau orang ngaji pondok duduk kedah mental. Berubah sendiri suasana tu. Kena kuat. Sebab tu Nabi sebut iyyakum wahsyiyatil aswaq. Berwaspadalah kamu terhadap keliaran. Liar tu suasana tu liar di kedah-kedah ni. Kena ingat. Lepas tu kalau semaya kedah. Ini ada dalam perincian dia. Semaya kedah, semaya mana. Memang sah belaka, tetapi suasana itu dengan bising dan sebagainya, dia mengganggu semaya kita. Itu juga satu kelebihan. Sebab tu di masjid tak boleh buang, tak boleh kecek, tak boleh. Bahkan kita baca Quran pun jangan kuat. Saya baca dalam satu kitab Syekh Laknawi Yahya dia bahas ni kalau kita masalah kita baca derah zikir derah di masjid, dia khilaf lah. Ada kata kena sir, ada kata jahran. Hak jahran tu pun bahas lagi. Jahran tu derah setawan. Derah setawan. Kalau kita duduk di masjid, yang terima kata kena derah. Kalau duduk di masjid ni sebab berkait dengan perbincangan kita ni nak dapat kelebihan. Hak derah tu pun jangan sampai pelikat suara kita melampaui beberapa saf. Kita duduk berzikir, kita baca Quran. Kok ada orang duduk semaya di belakang. Kalau mengganggu, dia mencacak ke ibadat kita dalam masjid. Siapa tahu tu hak kata derah tu. Bukan bermakna derah ni siapa duduk tepi qalah ni dengar. Tidak maksud gitu. Setengah kata molek derah ni sekadar jelas di telinga kita. Setengah ulama kata jangan melepasi dua saf di masjid. Disiplin dia. Kena beringat. Kena beringat lah tu. Nak mari masjid, nak baca Quran di masjid, nak mari ke apa pun, kena beringat. Kalau tidak, kita tak akan dapat seperti yang kita cita-cita tu, tak akan dapat. Kesilapan tu dia boleh mencederakan kelebihan yang Allah tawarkan kepada kita mari masjid tu. Baik, dalam hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kelebihan dia. Nabi kata lebih 20 lebih. Jadi 20 itu tak apalah, 20 bid'ah tu berapa? Kalimah bid'ah itu. Kalimah bid'ah itu. Ni kita nak ambil satu-satulah hadis ni kita bahas selesai supaya kita rasa itu sikit. Bid'ah tu berapa? Ini khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata bid'ah ini dia bilangnya 3 hingga 9. Ada juga ulama kata begitu. Ada ulama kata 3 hingga 10. Ada juga. Maknanya kalau kita berdasar kepada 3 hingga 9, maknanya sekurang-kurangnya maknanya 23 hingga 29 darjah. Kalau kita pakai pendapat ulama kata bid'ah itu sampai 10 bilangnya, maknanya akan diangkat darjah. Kelebihan semaya Jumaat di masjid itu dia akan dapat paling tinggi 2 maknanya 30 lah. 30 darjah. Darjah tu berapa tak tahu.
Itu kita tak tahu darjah tu apa. Darjah ni bukan bermakna kita kata 30 sen, 30 ringgit, 30 ribu, 30 belaka tu. Tapi inilah darjah tu berapa. Sebab tu ulama kata darjah sini mana kedudukan. Darjah dengan erti kedudukan. Sebab benda tu kita tidak tahu hakikat dia tu. Cuma kita apalah. Ada juga ulama sebut jahat ni diterima ramai. Dalam bahasa hadis, bahasa Arab ini, khususnya bahasa Arab ini, biasanya kalau sebut angka begini dia lebih merujuk kepada ayatnya banyak. Khususnya kalau 7 misalnya. Lebih jelas kalau sebut 7, 27. Sebab ada riwayat lain sebut 27. 27 kali ganda. 27 tu adakah nak tahdid, nak sebut sekadar 27? Tidak. Nak ayatnya banyak. Setaya orang Arab dia kecek gitu. 7, 27, 17, 70, 70 ribu. Tu 70 ribu. Ada angka 7 tu dia lebih bersifat iksar. Nak ayatnya banyak, kasir. Tu dalam bahasa Arab. Jadi sebab tu ulama kata jangan kita fokuskan hadis ini kepada angka itu. Kita kena fokuskan banyak. Tu. Jangan kita fokus pada angka secara tahdid, tapi kita fokus ke Nabi nak sebutnya banyak. Banyak. So, yang keduanya, banyak oleh kerana banyak itu nisbi. Nisbi ni mana relatif. Banyak berapa banyak tu? 27, 207, 3007, 27000, 27 belaka tu. Cuma ujung dia tu. Jadi hak tu dia bergantung pada kita lah. Bergantung pada individu. Melihat pada iman individu, melihat banyak kal situ. Banyak kal. Hak ni lah masuk dalam hadis sebut kalau orang menikah ibadat dia lebih tu. Jadi kalau boleh jadi, boleh jadi. Kalau orang nikah dah dia lebih tenang misalnya hati dia, boleh jadi 27 tu 27,000. Tapi bagi orang anak-anak muda yang sudah balik dah tapi tak jaga semaya, boleh jadi 27 riyal. Dia 27 juga. Tapi nilai tu 27 tu sebanyak mana nisbah dia tu, itu bergantung pada orang. Seperti mana Abu Bakar, kenapa digambar ke dia ni paling lebih. Yang mana kalau nak timbang iman seluruh umat nak banding dengan iman Abu Bakar, kalau dia sedekah secupuk ataupun kurang pada secupuk dengan orang lain sedekah sebesar emas, sebesar bukit Uhud, tak sama. Iman itu kualiti iman. Sebab tu kita kena jaga iman kita dengan amalan, jaga amalan. Sebab apa? Dia boleh mengangkat darjah amalan kita, iman kita itu. Kena jagalah tu. Sebab tu disebut dalam kitab lafaz darajah tidak bermakna bilangan sebenarnya, tetapi dia lebih bersifat banyak. Ni mengikut ulama. Ni dalam syarah Riyadhus Shalihin Dalilul Fadhin, riwayat daripada Ibnul Asir disebut gitu. Bilangan yang disebut dalam hadis dalam Quran ni biasanya mengikut ulama dia tidak nak sebut bilangan yang tetap, tidak, tetapi dia lebih menjurus pada beberapa perkara. Yang pertama al-kathrah, bilangan banyak berapa tu bergantung pada kualiti manusia itu sendiri. Yang kedua untuk menunjukkan irtifa'. Irtifa' ni maknanya kenaikan darjat, naik naik pangkat, kedudukan di sisi Allah. Yang ketiga sumu ni maknanya ketinggian dari segi mana kedudukan dia lah, dan ulu lebih kurang lah tu. Sama ada nak ayat banyak ataupun ayat dia ni naik darjat. Sebab itulah ulama kita sebut setiap saat kita ni umat Islam ni, setiap saat ni ada sama yang naik darjat di kalangan kita yang tidak tahu. Sebenarnya dengan amalan yang kita buat tu, umat Islam kita ni dia akan ada sama yang naik darjat. Tiap-tiap minit ada sama, cuma kita tidak tahu. Daripada itulah ulama kata berdasar pada hadis sunat Nabi sebelum kita kena beringat. Masalah kita nampak orang itu lebih, yang kita nampak tu tidak muktamad, itu tidak muktamad. Masyarakat sepatutnya diajar begitu. Hak tu betulnya asalnya. Setiap manusia dia ada kedudukan dia di sisi Allah. Kita tidak tahu. Benda tu perkara gaib bagi kita, tidak tahu. Walaupun kita tengok dia Tok Guru Zahir ni memang hebat, tentu dari kita berasa. Sebab dia tahu kita lain, dia baca, dia mengajar, dia mengaji Quran, boleh tafsir, maka kita kata dia akan lebih zahirnya begitu. Hakikatnya ulama kata tak boleh kata. Hakikat kena sedar tu. Penting sedar begitu tu. Kenapa? Barulah kita berasa bergantung kepada Allah. Kalau tak berasa lagu dia hilang pergantungan kepada Allah. Kok mana tu boleh hal? Sebab kita berasa orang lain ni sebenarnya hakikatnya tidak lebih dia tu. Bila kita berasa begitu, kita akan berasa satu peringkat dia akan naik perasaan kita. Kita akan berasa sebenarnya yang menyebabkan orang itu lebih tu Allah. Itu tujuannya.
Sebabnya dalam agama kita ni, sebab ada dah contoh pengalaman agama lain. Sebab itulah ada wajib ngaji firaq bainal adyan. Kena ngaji perbandingan agama. Kita boleh nampak bagaimana punca sesaknya agama. Sebab apa? Saling silap Agama-agama lain memang ajari dia ajar bergantung dengan orang agama. Islam tidak. Agama mana-mana, Kristian, Parok, siapa boleh ngaku dosa? Hindu gitu juga. Tengoklah dalam kitab. Misalnya mausu'at firaq, mausu'at ensiklopedia tentang itu 2 jilid. Kitab baru 2 jilid. Hak dulu cetak ke mula sejilid. Saya ada pengalaman mengajar tu, betul di Darul Kautsar tu ada 2 tahun. Memang kita kata, lagu ni gini agama ni. Lah ni dia tambah fakta tu 2 jilid. Setebal ni. Sejilid tebal ni lebih kurang ataupun lebih tebal lagi. Khusus mausu'at. Ensiklopedia berkenaan dengan perbandingan. Kita berlaku agama Jain, agama Hindu, agama Buddha, habis semua agama. Ya kita tak pernah dengar apa dia sebut. Dia ayat lagi ni. Asal agama dia gini, kesal gini, jadi gini. Sangat baik. Umat Islam sepatutnya kena ngaji waktu baru kita nampak, baru kita berasa ke dia? Bezanya Islam kita ni. Sebab tu ulama dulu memang satu mata pelajaran wajib tu. Sebab tu Tok Syekh Maulana, Tok Syekh kita sebab kata taklif kena ngaji ni. Tu beberapa tahun, 3 tahun. Bermula di tahun 4, 5, 6 tahun ngaji tu. Firaq bainal adyan. Biar baru kita nampak sungguh-sungguh agama. Kalau kita nampak agama nak baik belaka, tapi tak kena cara. Kesimpulan kita boleh buat gitu. Rupanya agama ni sebenarnya nak baik belaka. Sebab tu kata faktor semata-mata nak baik dia tak selamat manusia. Kena beringat tu. Tu kelebihan kita akan dapat. Semata-mata anggap baik, nak baik semata-mata tu tak boleh. Dia kena mesti bergantung dengan wahyu daripada Allah. Mesti bergantung wahyu daripada Allah. Bila kita belajar firaq bainal adyan, kita akan apa? Rupanya baik tak baik ni mesti dia kait dengan wahyu Allah. Tak boleh lagi. Semata-mata rasa baik, dia tak jadi baik di sisi Allah. Gitu kesimpulan kita boleh buat. Kita kenapa? Setengah agama tu nak ayat baik tak baiknya, nak jalan ni kena tutup, kena bawa nyapu, takut pijak semut-semut. Baik tak baik, kita tak boleh tahu tu. Tak ada tempat kita nak pergi India ada. Dia tutup ni muka, takut masuk benda-benda terbang. Tak boleh lah, sebab dia nyawa juga, masuk tak matilah dia nya. Lepas tu nak jalan takut pijak semut-semut mayat ni. Orang muda kenapa seorang itu dia tutup guru dia, anak murid boleh kira sekat tu tutup guru bawa nyapu, dia sapu depan dia. Lepas dia sapu, dia yakin bahawa dia jalan. Dia pergi kedah begitu juga. Kalau bawa nyapu saya bawa dia agama Jain. Jain ni ya. Lama pun dia jodoh juga dia. Boleh hidup lagu tu. Kita asal dia nak baik. Asal dia kerja cinta kepada makhluk. Serupa dengan Kristian, love tu nak cinta pada makhluk. Itu asal. Jadi semata-mata nak maulid. Sebab tu kita dalam Islam kita tak boleh asas semata-mata maulid tu. Sebab benar maulid bagi kita, kadang tak maulid bagi Allah SWT. Maulid tak maulid semua kita kena kait dengan wahyu. Tu cara beza Islam. Jadi bila kita ngaji firaq bainal kita nampak beza. Sebab tu dia mari dia Islam lagu mana. Lepas tu dia mari so agama dakwah Islam. Syiah ada dia mari laku. Ada belaka dia. Dua je ni. Kalau boleh ngaji tu puas hati. Saya kebetulan alhamdulillah ngaji tu dengan tok syekh kita sendiri. Bila tok syekh dia cerita, kalau dia cerita tentang Hindu kat pun nampak. Sebab dia hayati sungguh, dia nak nampak. Dia kata nak boleh sebut dengan anak pergi duk neng depan tu. Depan tokong dia tu. Masuk dalam gereja tengok. Nak hari masuk tengok. Macam orang kata tak cara kita. Tak jadi kurus dia masuk dalam gereja dia. Tapi pergi nak hayati. Tu dia baru sedap. Kalau kita nak ngaji pun kita kena pergi di kapal buruk ni baru sedap tengok. Cuba neng tengok. Baru dia ada kesan. Saya tak pergi, saya pergi juga. Pergi duduk muka pintu. Pagar duduk caca di ni. Pergi dengan motor dah tu guru so kita naik angin masa tu dah. Pergi. Boleh. Allah rambut sawahnya. Lepas tu pergi tu perut besar pinggan. Perut bucik. Kalau kita udah lagu. Kita nampak kesesatan manusia. Kalau kita tanya dia akan jawab ni. Kami tidak kata hak ni Tuhan. Dia akan kata gitu. Tapi ini sebagai tamsil supaya kita bila kita tawajuh tu, hak ni lah. Dia panggil apa? Tawassul. 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 Kena beringat tawassul tu dia panggil. Tu kena beringat tu. Tu dia akan kata kita
Awak tu semua dinding lagi teruk. Ikut jumpa dinding semua. Tiai semua orang Islam. Kami ada juga tokoh gitu. Dia kata gitu. Enggak, kalau kita kata ke dia, dah. Betul gitu pun dah. Ni bukan saya dialog ni, mana Tok Guru kita sebut sebab dia pernah dialog dengan pokok ni lah, agama-agama ni bercakap gitu. Dia kata tujuan kita nak menyelami perasaan sesak dia tu. Benar gitu, sebab dia tidak ada tuntunan wahyu, dia jadi nak molek asalnya. Kata comel kau Tuhan lagu tu perut buci ada pusat besar pinggan. Kepala botok dia cokoh lagu tu. Nak tahu. Nak. Lepas tu setengah-setengah tu tangan lapis sebelah. Dikata itu bukan nak sebut Tuhan tu tangan lapis, nak ayat Tuhan berkuasa. Kalau dua boleh buat banyak, kalau lapis sebelah, belah lagi boleh buat. Itu sebagai sebab kata tamsil gambaran, tapi dalam bentuk arca gitu. Gitu. Islam tak ni. Sebab apa? Sebab dia tidak akan sampai kepada satu matlamat kita menggambar ke Tuhan. Dia akan sakut setakat benda. Islam dia tak boleh kita gambar ke saya, dia pergi setakat makhluk tak boleh. Dia kena pergi siapa buat makhluk. Dia kena pergi situ. Itu asas pengajian tauhid kita. Sebab kalau kita sebut benda pun dia tak selesai. Jadi kuasa setara mana? Kenapa tidak buat 18 lalu sebelah? Akan timbul persoalan. Lepas tu akan timbul banyak masalah tu. Siapa yang ajar kamu nak gambar Tuhan macam ni? Kitab mana? Kitab beda dia gini-gini tak ada pun. Jadi banyak masalah. Akhir sekali kita ni tak. Lepas tu dia kata kamu pun jadi imagine juga tentang Tuhan. Sebab kamu tak boleh tunjuk mana Tuhan kamu. Kamu pun lebih bersifat imajinasi juga. Ni kalau kita baca kitab dia, kita boleh nampak lah perbahasan tu. Kita nak jawab lah Tuhan. Mana Tuhan macam mana? Kita ada lah, kalau kita mengaji, dia ada dalil nakli, dia ada dalil akli, dia ada lah secara logik lah Tuhan. Sebab itulah Imam Abu Hanifah antara tokoh dalam bidang ni. Dulu dia pernah berhadapi dia. Lama lah. Cerdik ni popok ni. Popok Mu'tazilah cerdik. Yang kita faham, Mu'tazilah ni ada popok atheism, cerdik. Lama ada ulama kalah. Akhir sekali orang kata kalau kamu tak bertemu lagi dengan tokoh sunnah, kalau kamu nak tahu kehebatan kamu kena pergi berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Dia pun cabar Imam Abu Hanifah. Bila cabar Imam Abu Hanifah tu, akhir sekali kira-kira cerita rekah lah. Mana kira nak berdebat tetap hari sama sekali. Akhir sekali Imam Abu Hanifah pergi dekat Zuhur baru sapa. Pok dia tunggu pukul 9, dia kata lama tunggu. Orang Islam rusing habis dah, sudahlah Imam Ahlussunnah kita tak sapa. Jadi Imam Abu Hanifah pergi lewat, dia kata apa lewat? Dia kata rumah saya sebelah sungai, jadi tak ada perahu gitu. Saya duduk tunggu perahu tak ada. Tiba-tiba pokok tumbas, separuh pokok. Bila tumbas tu, pokok tu jadi terkerak, kerak dua. Terbelah, terpotong lah maksudnya. Lepas tu terpotong seperti kayu balak. Saya duduk tengok tu. Lepas tu terbelah dua. Belah yang pertama tu mengalir naik ke hulu. Pergi ke hulu, bukan pergi ke hilir, melawan arus. Hak sebelah lagi tu bergerak mari dekat saya. Saya duduk tengok, tiba-tiba dia jadi telok gitu. Macam perahu. Saya duduk tengok. Saya pun tidak ada pilihan. Maka saya naik atas kayu tu. Tiba-tiba dia bergerak mari sebelah ni. Minta maaf lah lewat sebab tak ada perahu, kata Imam Abu Hanifah. Sunyak sekali. Imam Abu Hanifah tengok reaksi daripada pokok etis. Bagaimana dia nak kata ni? Pok dia bang, dia kata nak tipu budak boleh. Nak tipu itu tak sah dah buat cerita lagu tu. Siapa dia nak percaya ceritamu tu? Cerita kamu tu. Macam mana boleh terbelah sendiri, betul-betul menjadi macam perahu mari tanpa ada. Nak ayat dari bila kita belajar firak dia kita akan jumpalah contoh-contoh cerita. Jadi nak ayat ni perlu sangat. Sebab tak ada, memang tak ada ngaji tempat kita ni. Jadi perlu tu akhir sekali kalah gitu. Jadi dia tak boleh terima. Dia kata tak mungkin. Akal kita tak boleh terima benda berlaku secara step by step gitu. Jadi Imam Abu Hanifah kalau gitu, maka kamu tak percayalah sebenarnya sesuatu ni berlaku tanpa pembuat. Dia pun baru terlintas tajuk debat tu. Baru dia terlintas. Kadang-kadang benda gitu ya sebenarnya hakikatnya. Baik, kita kata kita guna hujah setara mana, kita kena ingat. Sebab tu Abu Bakar Al-Jazairi kata gunalah hujah setara mana. Itu pokok mana pun kerana hidayat. Kebetulannya hidayat tu duduk pada cerita tu. Boleh jadi kalau Imam Abu Hanifah guna cerita tu pada orang tak terima apa. Nabi tu lebih pada tu lagi guna hujah tu. Orang kafir tak terima. Hidayat ni bukan kerana kebijakan kita, tak.
Tetapi kepada ada kaedah dia, ada cara dia. Tapi hakikatnya bukan kita. Sebab tu kita tersahusin lah tu. Usaha saja kita, sekadar kita mampu. Tu kerja kita usaha. Hidayah tu di tangan Tuhan. Jadi apa-apa pun dalam agama pun begitu. Kita sendiri pun begitu. Cuma Nabi sebut ni saya sebut tu sebagai kepentingan. Sebab tak ada. Sebabnya gini, saya sebut tekan tu, salah satu punca kelemahan umat Islam. Umat Islam ni dia tidak tahu berharganya agama yang dia pegang. Dia tidak tahu. Dia tidak rasa mendalam. Dia tidak rasa seperti sahabat gitu. Sahabat ni kalau mengikut ulama, antara punca sebab dia hidup di dua zaman. Dia pernah hidup di zaman jahiliyah. Dia hidup di zaman yang secara total bercanggah dengan qul huwallahu ahad itu. Dia boleh rasa beza betapa tenangnya bila berpindah daripada zaman jahiliyah, zaman semua lagi dia berkata tenang, sanggup mati, kesal. Walaupun tak tengok Tuhan, tak nampak Tuhan, tapi yakin Tuhan ada berdasar pada kainat, berdasar pada Quran, berdasar pada keyakinan tu. Tapi kalau dengar cara kita kata Hindu ke apa tu, kita kata puak dia pada juga sanggup mati mempertahankan tu. Memang. Kalau kita belajar firaq bainal adiyan, cuba hati-hati nak fikir tu. Ada tokoh agama salah, dia ajar rakyat dia ajar pengikut dia ni macam-macam, ajar sesat lah. Akhir sekali dia ajar dia ni Tuhan, dia tak akan mati, dia boleh mengair. Dia cadang hal tu, dia boleh mengair. Ini betul-betul semua syiah. Sebab tu kata kena reti tu baru kita nampak. Ni dia tak lagi dia pengalaman hari dulu, dia akan terbawa-bawa. Ni saya tak ingat nama apa dia lama dia tu, tapi dia ni satu kali kerajaan Islam nak tangkap dia kerana dia duk menyesatkan, memurtadkan umat Islam. Dia dah ajar dah kepada pengikut dia. Dia kata aku sampai satu ketika aku akan pergi ke alam gaib. Dia ajar Dewi, dia ajar itu. Cuba tengok dengan artian, cuba tengok pengalaman agama dulu, cuba kita tengok. Ni kan mati dah tapi dia buat hubungan seks. Cuba tengok. Kalau kita ngaji firaq bainal adiyan, kita terkejut lah kita. Ada pula dah. Kita kata ada pula dah. Tok guru ni bila dia lari daripada rumah dia, bila dia sengaja dia buat, dia siap awal-awal lagi. Dia katanya dia ni reti ilmu fizik ni. Jadi bila dia lari, dia masuk dalam rumah dia, tentera kerajaan kepung rumah dia. Dia terjun dalam satu relau besar. Dia bubuh, tak tahulah jenis asid ke apa. Dia terjun dalam tu. Terjun sampai hancur, tulai pun tak ada. Bila tentera Islam masuk, tengok cari tak ada. Cuma tengok ada bekas besar. Mana ya itu macam asid lah. Kalau kita oleh tangan ni, tak ada sekarang. Tak tahulah dia campur apa, disebut dalam kitab. Bila begitu, cari tak ada. Kesan daripada perbuatan dia selepas pada tu anak murid dia lebih sesak lagi. Dan orang amal lah, orang lain sebelum tu tak seikut, jadi nak ikut. Maknanya orang yang meyakini benar kata-kata dia, sampai satu peringkat dia akan pergi bermulasaqah dengan Tuhan. Istilah dia. Ni pun jalan. Cuba tengok mana. Kalau kita baca kitab firaq bainal, kita nampak sejarah dia akan berulang kembali. Memang ada sama ni kebetulan. Memang ada, dia sanggup mati. Bahkan ulama sebut bila dia mati, pengikut dia tidak insaf. Nak insaf mana dia lebih yakin. Bila tuku dia mati, dia lebih rasa tuku dia lebih hebat dengan cara dia buat. Tengok tu. Jariah dia tu. Tengok jariah dia tu. Sampai begitu sekali. Jadi waktu tu saya sebut sikit biar kita nampak. Rupanya banyak lagi ilmu yang kita tak tahu, yang kita tak belajar secara khusus. Ilmu firaq bainal adiyan itu untuk melengkapkan pengajian kita. Kena ada tu. Baiklah. Kata Ibnul Athir dalam riwayat, dia kata kita kena faham dalam konteks apa bahasa hadis, bahasa Quran. Bila disebut darjat, dia bermaksud pahala dari aspek tinggi dan meningkatnya seseorang itu. Gitu. Kerana bila kata darajat itu dia lebih merujuk kepada darajat. Darajat makna naik, asal makna bahasa Arab. Darajat makna naik, asal makna bahasa Arab. Daripada hak ni kita penting kita faham kalimah tu supaya kita nampak. Naik darjat tu bila maknanya kalau kita nak naik kedudukan di sisi Allah, kita kena buat amalan ni. Amalan kita kena buat kalau kita nak naik kedudukan. Sebab kita nak dapat kedudukan darjat di sisi manusia payah. Hak tu perlu kena ada pengalaman, kena ada CJ, kena ada sumbangan pada negara. Dia tak we kita misalnya hari agung, dia tak we kita main-main.
Kita duduk masjid ni tak akan buya ni bui darjah besar. Siapa kamu? Apa sumbangan kamu? Manusia dia nak tengok hak nampak ni. Kita tak akan dapat tu, bukan semua orang akan dapat. Dan kalau boleh hak tu pun tidak semesti berguna di hari akhirat. Ni Nabi nak ajar kita darjah kedudukan yang mana kalau orang tak tahu pun tak apa. Kita bila kita ada hak ni, kita akan dapat kedudukan yang baik di hari akhirat. Walaupun manusia pandai kita dengan sebelah mata di hari dunia ni. Ni ajaran agama. Ajaran ni hadirat sebenarnya kalau kita faham, kita renung molek, inilah ajaran manusia betul-betul mengabdikan diri pada Allah. Dia akan jadi tak nampak dia ni abdi kepada manusia. Dia akan hilang, dia hanya fana kepada Allah. Ni ajaran lagu ni. Sehingga dia tak bergantung pada orang. Dia tak nampak ni orang lebih. Dia tak hina orang, tapi dia nampak Allah. Sebab sahabat ni tak takut siapa? Saudara ya. Dia kira dia dengan Allah. Ajaran lagu ni masuk molek. Kita nak masuk lagu mana pada masyarakat payah ni. Orang tak payah, orang duk nampak darjat manusia. Kadang-kadang duduk tepi masjid tu orang tak kelih pun. Kita mana tahu dia tu tinggi pada kita, boleh jadi. Itu ajaran agama. Tapi waktu boleh dikejar. Waktu boleh dikejar, boleh kita cari dengan ikhlas. Dengan ikhlas kita cari, buat ni. Ini salah satu benda. Banyak lagi benda lain kita akan jumpa dalam hadis. Ini salah satu benda yang kalau kita buat dia boleh menaikkan darjat kita. Jadi masing-masing orang tak email pun kadang-kadang tak boleh walaupun duduk masjid ni. Dia kena jaga disiplin dia. Kena jaga disiplin dia. Itulah maksud Ibn al-Athir dia sebut ni. Sebab kalau saya nak baca ke Arab jadi panjang lah. Innama qala darajatun li'annahu arada thawaba min jihati al-ulu wal irtifa' wa anna tilka fawqa hadhi bikadha darajah li'anna darajah ila jihati fawqa. Kerana maksud Nabi sebut darjat kerana maksudnya pahala. Dan daripada pahala itulah maknanya dia, daripada pahala itulah kita boleh naik ke peringkat tinggi dalam agama. Gitu. Tinggi darjat tu. Kerana semakin banyak manusia ada darjat di sisi Allah, semakin tinggi kedudukan dia. Jadi kena buat banyak. Manusia ni boleh sedarjah saja dibagi sekepih ketah bagus, lenggok-lenggok boleh sedarjah kebesaran manusia atas dunia ni kan. Lu tepek dini tu kat sapu semua. Tak. Tak depan mudah orang mari tu tengok tu lalu. Bangga manusia. Kenapa kita tidak menjadi? Kalau kita nak bangga tu atas dunia boleh, belum tentu berguna hari akhirat. Nabi sebut kita ni hak ni bukan semesti orang cerdik, bukan semesti orang biasa asalkan dia kata la ilaha illallah dia akan dapat ni. Ni beza agama. Sebab tu agama ni rahmatan lil alamin. Dia beri peluang kepada siapa saja asalkan dia tu ada tauhid. Dia ada tauhid. Sebab tu kata tauhid itu asas kebaikan. Tak ada hak tu baik setara mana pun, tak ada nilai. Tu. Tak ada tauhid tu baik setara mana pun. Orang kafir ramai. Siapa bilion ada, berbilion kadang-kadang derma, kaya. Tapi tak ada asas kebaikan tauhid. Maka kebaikan dia tu orang puji atas dunia. Hari akhirat belum tentu. Itu ajaran agama. Kau ni kalau faham molek, memang kita ni hanya bergantung pada Allah. Kita tidak fana dengan manusia. Kita tengok manusia ni seperti kita. Kita hormat dia kerana Allah. Kerana bila kata kerana Allah, itulah makna zikir. Jadi benda-benda gitu. Sebab tu Syekh Ibn Athir kata besar ni hak ni. Hak ni sahaja ni besar ni kalau kita faham agama. Ni ya semalam ni setakat dulu, insya-Allah kita akan sambung semula untuk seterusnya tu supaya kita nampak ya saya jadi panjang ni supaya kita berasa. Dia payah ni nak suruh berasa, dia berasa agama ni membantu kita, memberi ketenangan kepada kita. Itulah maksudnya. Setakat itulah untuk malam ni, insya-Allah kita akan bincang semula, kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-10 ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.